Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sejambak mawar, saharum kasturi kepada para hakim yang dihormati. Kesihatan adalah kekayaan terbesar. Demikianlah kata-kata Mahatma Gandhi, seorang tokoh pemimpin dari India. Maka perlu kita ketahui dan semat di hati bahawa kaya bukan hanya dengan wang ringgit berjuta, tetapi kesihatan yang terpelihara dan terjaga itulah kaya yang sebenar-benarnya. Timbul persoalan, bagaimana untuk kita memelihara kekayaan yang dinyatakan itu? Bagi menjawab persoalan ini, mari kita kupas mauduk bicara tentang kesihatan dicakna hidup bermakna. Saudara dan saudari yang dihormati, sebagai pembuka tirai perbincangan yang pertama, lebih baik untuk kita teliti dan mendalami pentingnya kesihatan dalam tirai hidup seseorang. Untuk pengetahuan semua, kesihatan ialah salah satu keutamaan yang perlu dititik beratkan oleh semua. Kepentingannya menjadi tunjang kehidupan yang bahagia. Kepentingan kesihatan boleh dijelaskan sebagai amalan kehidupan yang membawa impak positif kepada diri, keluarga, malahan juga masyarakat. Manakala amalan gaya hidup sihat turut berkait rapat dengan kepentingan menjaga kesihatan diri yang dapat menjadi wadah kehidupan yang sejahtera. Sebagai contoh, apabila kita mengamalkan tidur yang berkualiti, kita dapat menjana daya fikir yang tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana tidur yang cukup dapat merehatkan minda serta menyegarkan tubuh badan. Apabila kita sihat dan segar, hidup pasti lebih ceria. Tuan, puan sekalian, duduk bersiram di tepi telaga sambil menikmati cahaya rembulan. Makan minum hendaklah dijaga. Makanan berkhasiat jadi amalan. Mari kita fikirkan sejenak. Kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Banyak penyakit yang berpunca dari perut. Kurang makan akan menyebabkan penyakit. Apatah lagi jika kita terlebih makan. Mengamalkan sunnah Nabi kita, Rasulullah SAW adalah salah satu cara untuk menjaga kesihatan, iaitu makan sebelum lapar dan sebaik-baiknya berhenti sebelum kenyang. Menurut kajian saintifik, makan 5 hingga ke 7 kali sehari dengan kuantiti yang sedikit dapat memastikan tahap metabolisme sentiasa tinggi untuk membakar lemak dalam tubuh badan. Hal ini bermaksud kita perlu makan dengan kerap, namun dalam kuantiti yang sedikit setiap hari. Dan sebaik-baiknya mestilah berpandukan piramid makanan yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Anda mengamalkannya? Fikir-fikirkan. Melangkah kepada indikator bicara saya yang ketiga, kesihatan merupakan aset kehidupan yang tidak ternilai. Tahap kesihatan yang baik membolehkan seseorang mampu untuk berbuat apa-apa sahaja yang dikehendaki dalam kehidupan sehariannya. Tahap kesihatan perlu sentiasa dipantau rapi secara berterusan. Oleh itu, pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh dan berkala perlu dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Semakan indeks jisim badan juga boleh dilakukan bagi memeriksa tahap obesiti seseorang individu. Pada Januari 2022, Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan bahawa kadar obesiti di negara ini adalah tertinggi di Asia Tenggara, iaitu sebanyak 15.6%. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, data tersebut diambil berdasarkan laporan semakan populasi dunia 2019.
Menurut Kementerian Kesihatan, berdasarkan tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan yang dijalankan pada tahun 2019, 50.1 rakyat di negara ini mempunyai masalah berat badan yang berlebihan. Berdasarkan data ini, dimaklumkan bahawa 1 dalam 2 rakyat di negara ini sedang mengalami masalah obesiti. Dengan melakukan pemantauan kesihatan rapi secara berterusan seperti yang telah dinyatakan tadi, tidak mustahil kita mengelakkan masalah obesiti yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit lain. Seterusnya, memiliki badan yang sihat dan cergas. Sudah terang lagi bersuluh apabila kita ambil berat tentang aspek kesihatan diri, sudah pasti kehidupan kita lebih berkualiti. Kecergasan kita nikmati, keceriaan akan menyinari. Tenang juga pasti di hati. Rahmat Allah kita syukuri. Akhir kalam, sebelum saya menoktahkan pidato ini, saya menyeru kepada semua masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup sihat, khususnya kepada golongan muda yang semakin meningkat dewasa. Kesihatan dicakna, hidup bermakna. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.